حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. فقال إمام الترمذي رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن مالك بن دينار قال ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا لحم إلا على ضفاف. قال مالك سألت رجلا من أهل البادية ما الضفاف؟ قال أن يتناول مع الناس. رواه أحمد بن حنبل وابن حبان والترمذي. Alhamdulillah pada hari ini kita syukur banyak-banyak kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung lagi muzakarah kitab Syama'il Muhammadiyah. Dan kita masih lagi pada bab yang ke-9. Babu ma jaa fi 'aishi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang telah datanglah hadis-hadis pada ini bab menceritakan tentang makanan asasi bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita telah masuk pada hadis yang ke-72. Masuk pada hadis yang ke-72. Kata Imam Tirmizi rahimahullahu taala, haddatsana mencerita akan kami Qutaibatu oleh Qutaibah. Qala berkata Qutaibah, haddatsana mencerita akan kami Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai
oleh Ja'far bin Sulaiman Ad-Dubai an Malik bin Dinarin, daripada Malik bin Dinar. Jadi Malik bin Dinar ni beliau ni bukan sahabat Nabi. Malik bin Dinar ni kalau tak silapnya di kalangan tabi'i. Maka hadis ni nya dihukumkan mursal. Mursal ni sejenis daripada beberapa kategori hadis yang dhaif lah. Tetapi naik martabat dia nya jadi tidak dhaif kerana bersabit dengan jalur yang lain. Setengah ulama menghukumkan riwayat ni mursal sahih. Mursal sahih. Karenanya Imam Tirmizi dia riwayat dengan secara tersendiri pada hadis yang ke nombor 376, iaitu hadis yang ke 376 ni maknanya lebih kurang nak sama dengan hadis yang kita nak baca pada malam ni. Jadi Malik bin Dinar ni bukan sahabat Nabi, dia ni kiranya tabi'i. Tu dia orang Basrah. Kunyahnya Abu Yahya, dan seorang yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia tidak makan dan tidak guna harta melainkan daripada usaha dia sendiri. Jadi artinya dia ni bukan jenis orang yang meminta-minta. Wa kana la ya'kul illa min amalin yadaihi, gitu. Dia ni seorang yang tidak makan hasil melainkan daripada usaha di tangan dia sendiri. Gitu. Dan wafat dia nya tufiya fil Basrati, dia wafat di Basrah pada tahun yang ke 127 Hijriah ataupun 131 Hijriah. Itu di atas khilaf pendapat ulama. Baik. Jadi tak mungkin Malik bin Dinar ni boleh cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan dia pasti dengar daripada sahabat, kerana dia tabi'in. Tiba-tibanya dalam ni dia gugurkan nama sahabat yang dia riwayat daripada sahabat tersebut. Jadi seorang tabi'in bila menyebutkan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia gugurkan perawi di kalangan sahabat, maka hadis tersebut dihukumkan mursal. Hadis tersebut dihukumkan mursal. Baik. Apa kata Malik bin Dinar? Qala, berkata ia Malik bin Dinar. Dia kata ma syabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khubzin qattu. Tidak kenyanglah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kerana roti, wala lahmin, dan tidak juga Nabi ini kenyang dari kerana daging. Maknanya Nabi ini tak akan kenyang makan melainkan illa ala dhafafin, melainkan di atas dhafaf. Apa dhafaf? Qala Malikun, berkata oleh Malik bin Dinar tadi, sa'altu rajulan min ahlil badiyati, menanya olehku akan satu orang laki-laki di kalangan ahlil badiyah. Ahlil badiyah ni maknanya sahra, mana orang di padang pasir. Kerana orang di padang pasir, orang Badui itu, itulah orang panggil orang Arab aslinya. Jadi bahasa kadang-kadangnya tak boleh nak faham perkataan setengah daripada makna perkataan bahasa Arab, maka rujukannya ialah kepada orang-orang Arab Badui yang ada di padang pasir, kerana dia tu orang Arab hak asli. Kalau orang panggil hak di bandar ni Arab musta'rabah dah dia panggil, hak capur dah. Bukan Arab asli lah macam kita lah. Orang asli hak ada duduk di pendalaman tu, orang hak aslinya orang pribumi hak asal. Kita ni pribumi juga, tapi bukan hak asli asal duduk di sini. Daripada mana tak tahulah keturunannya mari duduk letak di sini. Arab pun begitulah. Hak Arab asli sungguhnya tu Arab Badui tu, Arab hak duduk di padang pasir. Kalau Arab hak duduk di bandar ni banyaknya musta'rabah, mana Arab hak capur dah lah. Itu.
Jadi setengah perkataan-perkataan ni kadang-kadang tak reti nak faham juga oleh orang Arab, maka dia akan rujuk dengan orang Arab asli. Nah, atau ahlul badiyah ni maknanya orang Arab asli lah, orang Arab Sahra, orang Arab asal duduk di padang pasir. Apa kata Malik, dia tanya kepada satu orang laki-laki di kalangan orang ahlus Sahra, madhafafu, apakah makna dhafaf? Dan Nabi ni tak kenyang makan melainkan di atas dhafaf. Ini nak menunjuk kata bahawasanya bukan Malik ni riwayat sendiri direct daripada Nabi dah, kerana dia tabi'in, dia tak ada zaman Nabi SAW, tapi dia ni sempat dengan sahabat. Jadi perkataan ni pasti ada sahabat yang cerita kepada dia. Maka sebab tu dia sendiri tak faham apa dhafaf. Lalu dia tanya kepada orang Arab Badui, orang ahlus Sahara, ahlul badiyah, madhafafu, apakah dia ad-dhafaf? Qala, jawab oleh laki-laki di kalangan ahlus Sahara tadi, makna dhafaf ni ialah ayatana wala ma'an nasi, bahawa mencapai, maknanya makan, mencapai makanan tu ma'an nasi, berserta dengan manusia yang lain. Jadi nak ceritanya apa di sini? Nabi SAW setiap kali makan dia tak pernah makan seorang. Bukan macam kita dah, kadang-kadang kita makan seorang. Tu dengan bini pun dekuk lagi. Makan seorang dapur. Takut anak bini ngetek. Takut anak bini mari minta. Tu teruk benar tu. Atau makan seorang kedai kopi. Duduk seorang makan seorang. Jadi Nabi ini tidak makan seorang dia. Dia jenis makan berjamaah. Maka sebab tu walaupun hadis ni mursal, tapi Imam Tirmizi pada hadis yang ke-376 dia riwayatkan daripada Anas bin Malik. Kita baca sikit, lebih kurang makna dia dah. Haddatsana, kata Imam Tirmizi, menceritakan kami Abdullah bin Abdurrahman, daripada Abdullah bin Abdurrahman, qala, berkata Abdullah bin Abdurrahman, haddatsana Affan bin Muslimin, menceritakan kami oleh Affan bin Muslim, qala haddatsana Aban bin Yazid al-Attar, menceritakan kami oleh Aban bin Yazid al-Attar, qala, berkata Aban bin Yazid al-Attar, haddatsana Qatadatu, menceritakan kami oleh Qatadah, an Anas bin Malik, daripada Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik ni sahabat Nabi. Maka sahlah orang panggil. Sahabat tu dia orang panggil orang yang man laqiyan Nabi, mereka yang berjumpa dengan Nabi, wa amana bihi, dan beriman dengan Nabi, wa mata ala zalikal iman, dan meninggal dunia di atas demikian itu iman, fahuwa sahabiyun, maka dia itu ialah sahabat. Adapun tabi'in, orang tak sempat dengan Nabi tapi sempat dengan sahabat, tapi syaratnya mestilah lama bergaul dengan sahabat. Dia tak serupa dengan sahabat. Sahabat tak syarat lama duduk dengan Nabi, jumpa sekali dengan Nabi, beriman dengan Nabi, lepas tu meninggal dunia. Pergi perang kan, ada kan sahabat lagi tu ni. Sampai Madinah beriman dengan Nabi sampai panggilan jihad, terus keluar pergi perang, mati syahid. Sahabat dah? Sahabat. Tu. Sebab apa? Sebab nur Nabi itu sangat kuat, power Nabi itu sangat kuat. Tak syarat kena bergaul lama dengan Nabi baru digelar sebagai sahabat, tak syarat lagu tu. Adapun tabi'in nak dipanggil tabi'in bukan syarat, bukan semata-mata duduk dengan sahabat terus jadi tabi'in. Jumpa dengan sahabat seorang terus jadi tabi'in. Tidak. Mesti disyaratkan bergaul dengan sahabat tu sekurang-kurangnya setahun. Paling kurang kena bergaul dengan sahabat tu setahun. Tu paling sekejap lah tu. Barulah layak dipanggil tabi'in. Orang yang mengikut akan sahabat. Jadi hak ni Anas bin Malik sendiri ni sahabat. Apa kata Anas bin Malik dalam hadis yang ke-376? Dia kata, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yajtami' indahu ghada'un wala 'asha'un min khubzin wala lahmin illa ala dhafafin.
Nabi ni tidak beripung di sisinya makan tengah hari dan makan malam daripada roti dan daging, melainkan di atas dhafaf. Mana? Di atas ramai-ramai. Itu. Qala Abdullah bin Abdurrahman. Lalu berkata oleh Abdullah bin Abdurrahman, qala ba'duhum, perawi Abdullah bin Abdurrahman ni syekh, guru bagi Imam Tirmizi. Dia kata mana? Qala ba'duhum, berkata oleh sebahagian itu mereka ulama, apa makna dhafaf? Huwa, bermula ia dhafaf tu kasratul aidi. Tu. Nah, tak kena tu. Huwa, bermula ia Nabi ni kasratul aidi, banyak tangan, banyak segala-gala tangan. Apa makna kasratul aidi, banyak segala tangan? Yakni kasratul aidil adiyaf, maknanya banyak tetamu. Itu. Tu jadi Nabi ni orang banyak tetamu. Bukan rumah dia koci macam kita ke? Sini. Rumah kita koci semua. Nah. Tu rumah Nabi ni dia tak gitu. Ada semua tetamu. Jadi bila ada semua tetamu, ramai semua orang mari jumpa Nabi. Jadi Nabi ni tak pernah makan seorang. Orang mari jumpa Nabi alah ke tengah hari, sedang molek tengah hari, makan tengah hari ramai-ramai dengan tetamu. Malam pula orang mari nak jumpa dengan Nabi ramai-ramai, akak makan malam dengan tetamu juga. Itu tu. Jadi oleh kerana Nabi SAW ni kasratul aidil adiyah, mana banyak tetamu hok mendatangi Nabi SAW, maka kerana tu Nabi ni tidak pernah makan kenyang pada makan tengah hari atau makan malam, melainkan pasti dengan berjamaah. Dengan ramai-ramai. Itu lagu tu. Jadi sebab tu kita pun nak dapat ke sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, makan tidak seorang, makan ni dhafaf dengan cara berjamaah ramai-ramai. Paling kurangnya kita makan anak bini kita duduk sekali di meja makan. Dapat dah tu. Dapat dah. Atau kita nak makan kedah, maka kita bukan kubik seorang kedah. Ajak juga saing 2-3 orang ke. Tu sebab tu Tok Guru pondok mula kali nak makan kedah sekalipun, pasti dia akan panggil anak murid dia 2 orang ke seorang, mari nemen. Rupa-rupa kita tak tahu pasal apa dia buat lagu tu dah sini. Kadang-kadang dia panggil orang ni, kadang-kadang kita, kadang-kadang orang lain. Apa? Rupa-rupa ni nak ambil pahala sunat makan tu tidak seorang diri, tapi dengan beramai-ramai. Tu. Nak pulanya kalau ni jemaah tabligh kan. Kalau kita nak praktik kan, jemaah tabligh lah. Demo kalau makan, guna talas lalu dah. Bila talas tak ada, tak ke sorang talas. Beram. Hadak sorang tu perut lagu mana tak tahu. Talas sepakat boleh 5 orang. Tu jelah tu. Berjemaah lah tu. Jari-jari sekali kita di rumah pun walaupun ada pinggan, kita siap juga talas. Jari-jari sekali makan dengan anak bini guna talas. Apa tu? Nak dapat pahala sunnah makan dengan berjamaah. Tapi nak makan dalam pinggir pun tak apa, tak ada masalah. Gitu. Baik. Jadi kerana apa Nabi SAW tidak makan tengah hari, tidak makan malam, melainkan pasti dengan berjamaah. Kasratul aidi, banyak tangan-tangan. Apa banyak tangan-tangan? Ai kasratul aidil adiyah, banyak tetamu, itu maksudnya. Jadi rumah Nabi SAW tu tak lekang daripada tetamu. Payahlah sikit tempat kita ni nak praktik lagu tu. Kalau di hatta pondok di tanah Melayu ni pun payahlah di Malaysia ni. Kalau kita gigi Jawa ke di apa nama ni? Madura ada? Pulau Madura atau di tanah Jawa. Memang tutup guru pondok sananya rumah dia tu ada orang panggil bahagia tetamu terbuka 24 jam. Jadi orang sekitar ni, jadi telah jadi budaya dah orang kampung dia. Mana sebelum nak pergi kerja, pergi benda ke, pergi sawah, nak pergi heret lembu ke curug rupuk, dia akan pergi rumah kiai dia dulu. Rumah tok guru pondok dia tu dulu. Gapo dia tak ada gapo dia. Duduk minum kopi, ada makanan gapo tok guru duduk hidang, makan hak tu. Salam dengan kiai tu pergi kerja elok pagi.
Sana tu masih hidup budaya lagu tu. Tempat kita ni payahlah hatta pondok hok besar-besar. Yang kata pondok kita. Pondok hok besar-besar pun payah nak jumpa lagu tu dah. Payah nak jumpa lagu tu. Sana tu masih hidup budaya lagu tu. Jadi orang kampung dia ni hok kerja kampung macam kita ni orang bandar nah. Kerja bandar belaka hok kita ni. Kerja pejabat, kerja office payah. Dia di sana tu tempat kampung kan. Jadi orang kampung kerja kampung nak kerja kampung, turun benda, turun sawah, nak masuk kebun, curuk rupuk, heret lembu, gapo macam-macam kerja hatta buat rumah batu ke gapo, kerja gitulah cara orang kampung. Jadi ya rumah dia tu dalam pondok dah. Nah, dia bukan macam kawasan pondok ni eksklusif dah. Kita macam tempat kita ni pondok ni satu institusi eksklusif. Kita dia ni pondok pasti tumbuh contoh. Nah, ni pondok Lubuk Tapah. Dia denus butik kampung tu jadi pondok belaka. Jadi luah luah. Ya lain sikit cara sana tu lain sikit. Di Indonesia ni lain sikit kalau kita tengok kan. Jadi orang kampung sananya belum nak pergi turun kerja elok pagi, kerja kampung dia lah ikutlah nak eret lembu ke apa. Pagi-paginya lepas sembahyang duha di masjid pondok dia, singgah dulu rumah tok guru. Rumah tok guru buka sama 24 jam, tak tutup. Apa? Ada dia apa dia panggil? Ahli khidmat di pondok tu dia siap dah. Buat nasi goreng kau gapo ilik pagi ni. Siap dah. Jadi orang kampung tu mari makan, duduk minum kopi mentah. Ini budaya sana jenis hisap rokok tu biasa dah kat sini. Duk pung-pung buih sebatar dua, sudah tu saling dengan kiai kat, gitu kerja benda mana heret lembu ke apa. Jadi budaya lagu tu. Nah, tempat di nama tu lah pergi duk pergi jalan gitu duk tengok. Oh lagu ni kata budaya tempat dia ni. Nah, tempat kita ni tak ada lah lagu tu nya. Payahlah. Jangan kata pondok-pondok hak baru, pondok-pondok hak tua-tua hak lama pun payah dah lagu tu. Nah. Tu. Baik. Habis itu. Jadi riwayat daripada Anas bin Malik tadi tu nak lebih kurang dengan Malik bin Dinar punya riwayat. Maka sebab tu walaupun dia mursal tapi disahihkan dengan hadis yang ke-376 ni. Gitu dah. Habis. Baik. Jadi ada beberapa faedah daripada hadis ni. Daripada riwayat ni ada beberapa faedah yang boleh kita ambil. Pertamanya, asyaba'u fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam. Bermula kenyang pada hak Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Kenyang pada perut Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, Nabi bagi 1/3-nya untuk makan, 1/3-nya untuk minum, dan 1/3-nya untuk bernafas. Sulus li ta'amihi wa sulus li syarabihi wa sulus li nafasihi. Itu. Jadi makan ni bukan orang panggil makan sepenuh-penuhnya perut. Lepas tu bila minum air bom mutahabis. Tak boleh gitu. Kena bagi perut kita ni. Nabi SAW perut dia bagi 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minum, dan 1/3-nya untuk menapah. Fok kita ni kak. Kalau dah makanan sedap kak, tak percaya dah nak umur muda Kalau ada penyakit-penyakit ni lain lah sikit. Sedap tapi beringat, sudah tak boleh lah, tarik dah nikmat nak makan sedap-sedap dah. Jenis orang-orang muda kan, tak mikir berapa dah. Kalau dah sedap tu kan, makan semakan-makannya. Jangan kata nak nafas, nak minum air pun tak boleh masuk dah. Kalau minum juga bau sembuh tu habis pula. Tu. Maka mula berat tubuh nak ibadat pada Allah Taala. Kerana bila kita makan kenyang sangat ni, saluran darah kita ni jadi terbuka. Maka ketika tu syaitan ni sedap dia berlari dalam tubuh kita. Nak pergi ke mana? Nak pergi ke jantung hati kita. Sebab tu dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda,
Inna syaitana la yajri min ibni adama majrad damihi. Sesungguhnya syaitan ni masuk dalam tubuh anak Adam ni melalui lia-lia darah, melalui saluran-saluran darah. Ke mana syaitan nak pergi masuk dalam tubuh kita ni? Ke jantung hati kita, ke qalbu kita. Sebab tu dalam hadis yang lain pun Nabi kata, laula anna syayatin yahumuna ala qulubi bani Adam la yanzuru ila malakutis samawati. Kalaulah tidak kerana syaitan ni mengurumuni dalam jantung hati-hati anak Adam, pasti anak Adam dapat lihat dengan mata hati dia alam malakut sebelah atas. Ni, hati kita ni kalau tidak dikerumuni oleh syaitan, nampak alam malakut sebelah atas. Mana nampak syurga, nikmat-nikmat syurga, neraka tu, nampak. Itu ni. Kalau nampak benda lagu tu kan. Tak ada lah kita buat amal ibadat, buat maksiat supaya ni. Mana buat amal ibadat malah maksiat berakhir. Nah, kewajipan agama kita tak berasa nak jadi kewajipan lah mana atas diri kita. Gak orang lah ni kewajipan agama tak berasa nak kemah mana, tak berasa nak hira mana lah ni. Mana? Tak usah cerita pasal hudud, jauh sangat hudud tu. Ni. Rupa-rupanya lah ni, kalau orang mati tu dicah sebagai COVID, masih belum dimandikan lagi. Apa baru tahu juga. Balik raya gitu, singgah di pondok di Kemamen, Al-Fadil Ustaz Abu Usamah. Jadi di pondok dia di Kemamen tu masuk dalam Kemasik tu tak silap, masuk pada dalam hutan lah pondok dia tu. Jadi bila duk buang dia tunjukkan apa, dia kata, Ustaz kena bersuara ni ayat. Apa? Lo ni kalau orang mati, mari orang hospital cek COVID, maka dia ambil lalu. Yang ambil bagi hospital. Dia urus 100%. Oh, kata molek baru dia urus 1%. Tak sabut perut lah kita yang ada ni. Tak menyusah lah kita. Bukan masalah tu ya. Masalahnya bila demo ni urus, demo ni tak mandi lagi sampai lon. Lepas tu lagu mana? Demo tayamu. Tapi tayamu demo lon ni boleh rapat kulit dah. Dulu masa Covid duk tengah gila babi mulanya dah ni. Tayamu tu atas plastik. Ingat tak? Orang kuat duk Covid mula kan. Nak urus tajhizil mayit. Tayamu juga, tapi tayamu atas plastik apa? Takut sangat kau menata Covid ni. Orang kat tayamu pun supaya dengan angkasa awal dah bakar dengan macam-macam jenis pakaian dah. Nak macam nak naik bulan. Ada tayamu atas plastik pula tu, tak kena kulit. Sebab apa? Masa tu Covid tu tengah gila ni. Sekarang ni kita ni bukan lagi musim pandemik. Kita ni nak beralih kepada endemik dah. Nah. Tapi pengurusan jenazahnya tetap juga tayamum, tapi tayamum tu apa kulit. Jadi dia tunjukkan buat video. Ustaz tengok video dia. Ada beberapa ahli keluarga yang hantar ke dia video. Tapi ahli keluarga tak bagi sebar. Tu masalahnya. Jadi bila hangpa tengok sendiri video tu barulah, pasal apa pula? Nak tayamum. Nah, tayamum ni maknanya guna debu tanah, muka, tangan. Gitu muka dengan tangan sampai siku. Orang hak tajhizil mayit tu pakai sarung tangan, lepas tu dia tekuk debu, rapat kulit, tak ada plastik dah. Jadi apabila dah boleh setuh kulit, apa masalah nak guna air? Ini persoalan. Nah, apa masalah nak guna air? Dia hak asalnya urusan jenazah ni, tajhizil mayit ni ialah mandi, bukan tayamum. Tayamum tu apabila tertegah nak guna air je. Bila tak ada satu sebab yang menghalang daripada guna air, maka tak ada sebab lah mengharuskan bagi tayamum. Ada 21 sebab yang mengharuskan bagi tayamum. Cuba kita tengok dalam kitab fiqh, Buya Tutulak. Hak Jawi tak apa, tak soal Arab. Nah. Idzan tafala illah intafal ma'lul. Bila ternafinya illah, ternafinya ma'lul. Ternafi hukum. Jadi hamba pun mari teringat masa hari tu lepas daripada PKP ketak tu, dia bebas.
Boleh buka dah Sunway Legung ke apa kan? Ya. Dalam Facebook ni ada geger kan? Video jatuh tino laki puai duk mandi dalam Sunway Legung. Nah, bukan mandi saja, siap joget, menari gapo ramai-ramai capu habis tino jatuh dalam kolam Sunway Legung. Dah. Pas ramai orang duduk marah. Apa ni? Kita duduk masih lagi dalam ujian wabak gapo duduk main gelegung-gelegang masjid, tak boleh nak perapak sah lagi. Masa tu, lah ni alhamdulillah lah. Bila geger lagu tu keluar lah menteri hak bahagia kesihatan hak pakar dengan Covid ni yang kata. Apa kenyataannya? Bahawasanya air itu tidak boleh memberi sebarang penyebaran penyakit Covid. Jadi tak ada masalah lah nak mandi tino jatuh dalam kolam Sunway Legung, jangan duk marah. Nah, sebab apa? Air ni tidak boleh memberi sebarang penyebaran Covid. Nah tu. Jadi kalau air untuk orang mandi tino jatuh Sunway Legung tidak boleh membawa penyebaran Covid, bapa air mandi mayat boleh jadi penyebaran Covid ke mana? Acu fikir tengok Dah takut sangat kau menanti Covid ni, kita duk jauh tak apa. Nah, duk jauh cucu air. Lepas tu kan kita pakai sarung tangan, pergi dekat-dekat, we gosok air tu biar perata tempat hak belipak-belipak di tubuh badan mayat. Boleh. Sah. Nah, jangan guna pilih kawas tu kasar sangat. Nyanyi ke mayat pula bau lagu tu. Nah, guna hak biasa sudahlah. Nah, duduk jauh siapa? Cucu. Nah. Kona sikit. Ada orang pegang cucu belakang. Cucu sebelah nu pula. Lepas tu pergi gahak-gahak sikit wi air tu perata tempat hak belipak. Saya rasa bila tengok video tu tak ada masalah nak guna air. Nah, tak ada masalah nak guna air. Apa masalah? Dah air tidak memberi sebarang penyebaran Covid. Nah, tak air di Sunway Legung ya. Hak tidak boleh memberi kesan penyebaran Covid. Air mandi banyak tak boleh. Jadi Covid tu kuat. Gitu kok. Ini wajib ni, benda wajib dalam agama ni. Jadi abang kata apa ustaz? Kan orang rapat dengan mufti Jabatan Agama. Dia memang orang rapat dengan Jabatan Agama. Tiap-tiap 3 hari ke 4 hari dalam seminggu ni dia akan pergi ke Kuala Terengganu. Ada orang panggil di pejabat mufti itu satu slot khas untuk orang bertanya soalan-soalan fiqh. Memang dia mahir ilmu fiqh. Nah, Ustaz Abu Usamah ni orang panggil klinik fiqh di Jabatan Mufti Terengganu. Jadi dia ayat kata dia mengadu belakang dah orang majlis fatwa ke orang Jabatan Agama ke majlis agama, hatta orang politik sekalipun. Semuanya tak ambil padu mana, anggap benda ni tak berapa nak penting mana. Bahkan dia pula kena pulau, kena marah. Ya pelik. Nah, ni kewajipan agama ni. Jangan siapa kena ke keluarga kita baru kita mengamuk. Nah, anak bini kita ke pok saudara kita ke waris-waris kita mati. Nah, dia mau dok mandi, pakai dok tayamum gitu ya. Sebab apa? Sebab dicah ke Covid. Barulah kita pun setok. Nah, apa masalah nak guna air lah ni? Mungkin zaman pandemik, zaman mula-mula Covid duk gunung kuat dah. Kadang-kadang orang kita kata biarlah, serah kepada yang berautoriti. Iya, yang berautoriti pun kadang-kadang kalau kita orang bawah tak bersuara, dia mau walak gitu, tunggu gitu. Kita lah kena bersuaranya. Ini kewajipan agama. Nah, kewajipan agama. Nah, baik. Jadi orang lain ni dia tak anggap penting mana kewajipan agama ni. Nah. Tu tak berapa nak penting mana. Hak pentingnya apa? Hak pentingnya selain daripada tu, nak pengaruh, nak kuasa, nak dekat pilihan raya nanti duk kuatlah. Duk jaga dah lagu mana kita nak kawal kuasa kita ni. Nah, hak bahagian agama ni tak berapa nak padu mana nampak basic. Jadi kita nak harap orang politik jaga agama susah. Kita kena jaga agama kita. Nah, itu. Cuma di Selangor ni hangpa tak tahulah. Waktu ceritanya di Terengganu. Biasanya SOP ni sama aja selarah seluruh Malaysia. Jadi dia tunjuk hangpa mesej-mesej daripada ulama-ulama di Syria, di Jordan dan sebagainya, Mesir berapa. Dia tanya soalan bagaimana pengurusan mayat jenazah Covid sekarang di negara-negara Arab. Sekarang ni semuanya telah mandi seperti biasa. Biasa dah.
Mandi supaya biasa dah. Nah, sebab apa? Sebab kita ni bukan zaman pandemik lagi. Kita kena terima bahawasanya kita ni duduk dengan COVID. Gitu je. Nah, kalau berasa tak sihat, tak segar ke apa, kuarantin di rumah, tak usah mari masjid, tak usah bergaul dengan orang. Sihat, baru pergi. Nah, baru mari masjid, baru bergaul dengan orang. Gitu je lah ni. Nah, nak guna ke dia? Mau kita hidup dengan dia tu dah. Lah ni. Nah. Dah token nak tunggu COVID tak ada langsung baru boleh mandi mayat. Alamatnya tak tahu bila lah. Nah, tak tahu bila lah. Baik. Jadi perkara gini kita kena anggap penting, kerana ni kewajipan dalam agama. Kena bersuara. Nah, walaupun masih belum kena kepada keluarga kita, ke kaum kerabat kita, tapi kita kena ambil berat. Malam yahtamma bi amril muslimina falaisa minna. Barang siapa yang tidak mengambil berat tentang urusan kaum muslimin, maka dia bukan di kalangan kaum muslimin. Yang enggak ada tak apa tu mayat keluarga orang lain, tupak saudara orang lain. Biar ke dia lah. Nah, kena tayamum. Tak kena mandi ke apa. Jangan. Nah, perkara hukum agamanya yang kita buat main-main. Nah, tu kita kena anggap perkara ni perkara yang penting. Kena ambil berat. Kena ambil berat, mana kena bersuara. Nah, kena royak, kena sapa, supaya orang atas tu pakat orang autoriti agama mesyuarat balik, kaji balik. Nah, dan keluarkan orang panggil keputusan yang baru, SOP yang baru. Apa? Bahawasanya mayat orang yang mati dicah sebagai COVID dimandikan, karena tidak ada sesuatu manik, sesuatu yang menghalang daripada mayat tersebut dimandikan. Tak ada sesuatu yang menghalang pun. Itu lagu tu. Bukti secara saintifiknya dikemukakan sendiri oleh Kementerian Bahagian Kesihatan, air tidak boleh menjadi asbab tersebarnya penyakit COVID. Nah, maka ketika tu tak ada penghalang lah. Tak bersebar. Orang hak mandi tu pakai dengan pakaian angkasa web gitu dia ni. Nak tersebar warnanya. Nah, itu lagu tu. Baik. Masuk dah. Masuk dah. Azhar dulu tu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
Allahu Akbar Allah. La ilaha illallah sayyidina Muhammad rasulullah sallallahu. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatul qa'imah. Ati sayyidina maulana Muhammadan al-wasilata wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Baik. Faedah yang keduanya, ishtaka ahadus sahabati, pernah ada satu orang sahabat mengadu-ngadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang adamu syab'i. Tak kenyai makan. Makan tak kenyai, makan tak kenyai. Fa arsyadahu sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi memberi petunjuk kepada sahabat tadi. Bagaimanakah kalau kita nak makan jadi kenyai? Nabi kata mana ni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kulu mujtami'ina wala mutafarriqina. Makan oleh kalian mujtami'in, beramai-ramai. Makan ramai-ramai, berjemaah. Nah, wala mutafarriqin, dan jangan kamu makan itu dengan bercerai-cerai. Cerai-cerai makna makan sore-sore. Insya-Allah kalau kita makan dalam keadaan berjemaah, beramai-ramai, ya kenyai. Ya sungguh. Kalau kita makan sore kadang ada tak selera. Nah, tak selera. Kalau ramai-ramai ni, biar ikan kering pun kena ulang ada bodoh selera tak tambah. Oh, buat apa? Ramai-ramai ya sungguh kadang-kadang. Nah, tengok. Jadi caranya kalau kita nak uji cepat kenyai, makan ramai-ramai. Jangan duk makan sore-sore. Ini anjuran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kulu mujtami'ina wala mutafarriqina. Makan oleh kalian secara berjemaah, beramai-ramai, dan jangan kamu makan dengan secara mutafarriqin, apa bercerai-cerai. Nah, sore-sore makan. Baik. Tu dua faedah hak kita dapat ambil daripada hadis yang ke-72 ni. Kemudiannya ada 3 istifadah yang kita boleh ambil juga daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kenyai makan roti ke makan daging, melainkan pasti berjemaah. Pertamanya kita dapat tahu bahawasanya Nabi ini tidak makan kenyai melainkan bila makan secara berjamaah, beramai-ramai. Itu yang pertama. Yang keduanya, al-aklu ma'an nasi barakatun wa khairun. Makan dengan manusia ni berkat dan kebaikan. Maka sebab tu setengah-setengah tutup gurunya dia tak nak makan di kedai kalau makan sore. Sebab apa? Sebab bimbang takut apabila lalu orang miskin ko tak mampu nak makan kedai macam kita makan, dia tengok kau makanan kita, pecah hati dia, hilang berkat makanan yang kita makan tadi tu. Nah, apa kita kalau makan sore ni kan, lalu siapa pun tak gabar apa. Nah, kena-kena ada orang mari minta sedekah bawa tisu pun kadang-kadang marah. Untuk sedekah sama nak makan. Kau berat lagu tu. Nah, sebab tu tutup guru kadang-kadang kalau tak ada orang lain nak pergi temui dia makan kedai, tak makan kedai. Warung mana? Makan rumah. Ataupun buku-buku laut makan rumah. Bapa tu takut kurang berkat. Bila kita makan sore kedai, lalu orang fakir miskin susah nak tak mampu beli makanan macam kita, tengok kita duk makan kok dalam kedai restoran, pecah hati dia, hilang berkat makanan yang kita makan tadi tu. Nah, kalau kita jenis orang berjuruh nak ikut Nabi, tengok orang fakir miskin, mari duduk sekali. Dia ambil lauk, tak apa. Tak apa kalau kita pun duit banyak, tak ada hal lah kalau gitu. Tu ni dak kalau dah makan dekat tak khabar apa dah. Orang fakir miskin ke orang kaya-raya ke, yang penting aku nak habis, nak hadap mutak darah depan aku ni. Habis dah. Tu.
Maka sebab tu kalau kita nak berkat dan kebaikan daripada makanan kita, al-aklu ma'an nas, makanlah berserta dengan manusia. Nah, tu. Nak pulaknya orang-orang yang kita makan tu orang-orang soleh. Oh, tu lagi berkat. Al-barakatu ma'a akabirihim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkat itu serta dengan orang yang besar-besar di kalangan kamu. Apa? Yang ini besar-besar pada pangkatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang soleh, tok ayuh, tok lebah, tok guru. Kemudiannya daripada riwayat Anas Malik bin Dinar tadi ni, dapat juga yang ketiganya kita mengambil istifadah daripada hadis ni, atau perbuatan hadis lah, sunnah fi'liyah Nabi ni, ialah tentang al-hasu alal judi wal karami. Maknanya penekanan di atas bersifat pemurah, di atas bersifat kedermawan, pemurah dan dermawan. Bukan senang weh nak buat makan hari-hari ni. Nabi tu lagu tu terbuka semua rumah dia, tetamu tu tak pernah kering. Tengah hari tetamu ni, malam tetamu ni. Maka sebab tu dalam hadis yang ke berapa tadi tu, 376 tadi tu, Nabi SAW katanya Anas bin Malik, lam yajtami' indahu ghadaun wala 'asya'un min khubzin wa lahmin illa 'ala dhafafin. Tidak beripung Nabi makan tengah hari, makan malam daripada roti atau daging, melainkan di atas dhafaf, di atas jamaah ramai-ramai. Kenapa tu? Huwa kasratul aidil adhyaf, kerana banyak tetamu-tetamu yang datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan senanglah. Kita backwah pun berapa kali je boleh buat. Ni kalau tak betul-betul duit banyak. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan tentang sifat kedermawanan. Dan memang Nabi lah yang paling dermawan sekali. Ajwadun nasi sadra, selapang-lapang dada di kalangan manusia ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa makna selapang-lapang dada? Yakni sedermawan, sepemurah di kalangan manusia tu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling pemurah sekali. Paling pemurah sekali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab tu perbuatan Nabi ni juga memberi tekanan kepada penekanan dan anjuran kepada kita supaya bersifat dengan sifat dermawan dan pemurah. Itu maksud gitu. Baik, kemudiannya insya-Allah kita masuk bab yang baru pula, bab yang ke-10, babu ma jaa fi khuffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang telah datang pada ini, bab hadis-hadis riwayat-riwayat yang menceritakan tentang khuf bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi khuf ni bukan stocking. Ni perkara-perkara yang perlu nanti kita akan bahas. Khuf ni dia kasut kulit yang menutup buku lali, yang menegah sampai air. Jadi jangan kita kiyah dengan stocking. Setengah-setengah orang kita ni dia kiyah dengan stocking. Mana? Sapu khuf, ia sapu atas stocking. Stocking tu bukan khuf. Sebab apa bukan khuf? Terkadangnya ada stocking hak terbuka buku lali. Atau kalau tertutup buku lali sekalipun, air itu boleh sampai kepada kulit. Maka tak sah sapu di atas stocking. Kalau khuf betul, sapu khuf tu memang harus. Itu nanti kita akan masuk pada bab yang baru insya-Allah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah, wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani
Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin semua.